perkhidmatan sokongan malamnya ramai yang dalam meniti arus kemodenan ini, isu-isu kesihatan mental semakin banyak terpampang di dada-dada akhbar. Baru-baru ini juga negara kita telah dikejutkan dengan berita peningkatan kes bunuh diri yang berlaku di seluruh negara sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan dijalankan sewaktu wabak COVID-19 melanda di negara kita. Isu kesihatan mental ini bukanlah sesuatu perkara yang baharu, malah sudah lama berkembang di sekeliling kita. Berdasarkan data yang telah dikeluarkan oleh Talian Bantuan Perkhidmatan Sokongan Psikososial, sebanyak 200,000 dan 12,319 panggilan telah diterima pada tahun 2021 berbanding 44,000 dan 61 panggilan pada tahun 2020. Peningkatan yang drastik ini menunjukkan yang keadaan semasa rakyat Malaysia berada di tahap yang merisaukan. Selain itu, kes bunuh diri juga meningkat sebanyak 81% iaitu sebanyak 1,142 kes pada tahun 2021 berbanding 631 kes pada tahun 2020. Namun, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah berbangga kerana mempunyai pihak kerajaan terdahulu melalui program Keluarga Malaysia yang prihatin terhadap rakyatnya dengan memperuntukkan sebanyak 413.58 juta untuk program kesihatan mental dan psikiatri dalam pembentangan bajet 2023. Kementerian Kesihatan Malaysia juga terus komited dalam memberikan perkhidmatan kesihatan mental yang terbaik melalui program Keluarga Malaysia melalui fasiliti kesihatan termasuklah 60 hospital, 1,160 klinik kesihatan dan juga 35 pusat kesihatan mental masyarakat. Tambahan lagi, isu kesihatan mental ini juga mendapat perhatian daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang melaporkan kadar kemurungan di peringkat global meningkat lebih daripada 25% pada tahun pertama COVID-19, iaitu pertambahan kepada hampir 1 bilion individu yang sedia ada mengalami gangguan kesihatan mental. Terdapat satu fakta menarik yang ingin saya kongsikan di sini ialah pada tanggal 10 Oktober pada setiap tahun di mana ia merupakan Hari Kesihatan Mental Sedunia yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran isu kesihatan mental di seluruh dunia. Berdasarkan data yang diperolehi sebentar tadi, wajarlah dikatakan bahawa isu kesihatan mental ini patutlah mendapat perhatian dari semua pihak dan perlu dititik beratkan dari semasa ke semasa. Antara contoh masalah kesihatan mental ialah kecelaruan mental. Kecelaruan mental juga disebut sebagai penyakit mental tidak teratur minda dan emosinya, ketidakupayaan mengawal gangguan pemikiran, perasaan, tingkah laku, interaksi peribadi sehingga menyebabkan tekanan. Kecelaruan ini merupakan sindrom atau psikologi yang biasanya dikaitkan dengan simptom kecemasan, kerosakan atau gangguan fungsi otak dan pemikiran. Secara klinikal, kecelaruan mental merupakan gangguan mental yang mempunyai hubungan signifikan dengan tingkah laku atau psikologi individu yang mana individu tidak berupaya mengawal mentalnya. Gangguan mental terdiri daripada pelbagai masalah dengan gejala yang berbeza. Umumnya dicirikan oleh gabungan beberapa pemikiran, emosi, tingkah laku dan hubungan yang tidak normal dengan orang lain. Isu kesihatan mental sering dipandang remeh oleh masyarakat kerana golongan yang menghidap kesihatan mental ini sering dianggap sebagai mitos. Stigma ini perlulah dibuang dalam kalangan masyarakat kerana mereka juga mempunyai hak untuk hidup seperti manusia biasa yang lain. Antara mitos yang sering diperkatakan tentang isu ini ialah golongan ini bersifat malas serta tidak bertanggungjawab. Hakikatnya, mereka ini sebenarnya bukanlah malas, namun perlu sedikit masa untuk menguruskan keperluan diri dan menyesuaikan diri dengan persekitaran mereka. Mereka juga sukar untuk menyelesaikan sesuatu masalah dengan kadar yang cepat dan memerlukan bantuan pihak lain. Oleh yang demikian, sebagai masyarakat yang mempunyai sifat simpati dan empati yang tinggi dalam diri,
haruslah membantu mereka untuk menjalani kehidupan yang sihat dan sejahtera. Mental yang sihat ini merupakan salah satu nikmat kehidupan yang perlu disyukuri oleh setiap insan kerana kesihatan mental mampu menjamin kebahagiaan serta ketenteraman hidup. Skizofrenia merupakan penyakit mental yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan satu sel kimia dalam otak. Ia adalah suatu gangguan psikosis fungsional berupa gangguan mental secara berulang dengan gejala-gejala psikotik seperti kemunduran fungsi sosial, fungsi kerja dan perawatan diri. Kesan penyakit ini akan mempengaruhi proses pemikiran pesakit. Stigma masyarakat terhadap pesakit mental memang sukar untuk dilenyapkan. Pesakit mental secara umumnya sering dipandang hina dan sering didiskriminasikan oleh masyarakat. Mereka bukan sahaja memandang serong kepada pesakit, bahkan mengaitkan ahli keluarga pesakit. Kesannya, keluarga sukar untuk menerima hakikat bahawa ahli keluarga mereka mengidap penyakit mental, khususnya pengidap skizofrenia. Gejala yang ditunjukkan oleh pengidap skizofrenia yang gagal dalam rawatan menyebabkan penjaga lebih cenderung mempercayai pesakit disampuk makhluk halus dan mendapatkan bantuan bomo bagi menghindari pandangan sinis masyarakat. Di luar sana, terdapat berpuluh jenis penyakit yang dikategorikan sebagai masalah mental yang terkadang suatu individu itu sendiri tidak menyedari bahawa dirinya dihadapi masalah kesihatan tersebut. Sebelum itu, apakah yang dimaksudkan oleh persepsi? Persepsi merupakan tanggapan atau gambaran dalam hati atau menerusi fikiran terhadap sesuatu. Tanggapan mempengaruhi tindakan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, masalah kesihatan mental, terutamanya dalam kalangan orang muda di Malaysia, telah banyak diperbincangkan. Biarpun demikian, setidak-tidaknya terdapat dua halangan utama yang dihadapi oleh mereka yang ingin mendapatkan bantuan kesihatan mental. Pertama, pesakit mental bimbang akan tanggapan serong masyarakat. Mereka sering dianggap sebagai tidak waras biarpun hakikatnya penyakit mental mencakup spektrum yang sangat luas. Keduanya, yang sering dihadapi oleh pesakit mental adalah kurangnya kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang masalah kesihatan mental. Segelintir pesakit mental akan mendapatkan rawatan alternatif seperti dari bomoh walaupun mereka tahu bahawa kaedah sedemikian adalah tidak saintifik. Rawatan alternatif seperti ini boleh memudaratkan peluang pemulihan seseorang yang sedang bergelut dengan kesihatan mental. Selain daripada itu, kekurangan pusat khidmat kesihatan mental serta masalah kewangan juga merupakan antara cabaran lain yang sering dihadapi oleh mereka yang memerlukan bantuan. Justeru, kita akan mendengarkan isi hati masyarakat tentang tanggapan mereka terhadap masalah kesihatan mental. Okay, Encik Alif, pendapat Encik, apakah pandangan tentang persepsi masyarakat tentang masalah kesihatan mental? Boleh Encik berkongsi pendapat? Pada pendapat saya, soal persepsi masyarakat tentang masalah kesihatan mental ini agak sukar untuk diperkatakan. Sebenarnya ramai masyarakat yang peka tentang masalah ini tetapi kurang pendedahan kerana isu ini seolah-olah disorok atas sebab rasa malu dan dianggap remeh. Akibat isu ini dipandang ringan, masalah yang seharusnya diketengahkan jadi terabai dan ramai individu menderita atas masalah ini. Oleh itu bagi saya sebagai seorang netizen dan bagi saya netizen ini perlu prihatin tentang masalah kesihatan mental ini. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia menunjukkan penyakit mental merupakan antara 5 penyakit utama yang menyebabkan hilang upaya di seluruh dunia. Pada tahun 2020, penyakit kedua tertinggi yang berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia selepas penyakit jantung adalah penyakit mental. Dan sejak itu, jumlah penyakit mental terus meningkat sehingga ke hari ini. Malangnya, ramai yang mendapat serangan dengan beranggapan penyakit itu terlalu klise dan lebih menyedihkan apabila insan di sekeliling termasuk ahli keluarga menyisihkan ahli keluarga yang berdepan dengan situasi itu lantaran berasa malu.
Menurut Dr. Ruzita Jamaluddin, Ketua Jabatan Pakar Psikiatri Hospital Tuanku Fauziah, masalah kemurungan dipercayai menjadi punca utama kepada penyakit mental dan kebelakangan ini media melaporkan banyak kes bunuh diri, mencederakan diri atau orang lain. Kemurungan kronik yang antaranya disebabkan tekanan hidup boleh menyebabkan pesakit mengalami halusinasi dan keinginan mencedera atau membunuh diri sekiranya tidak dirawat segera. Jangan sisihkan kerana mereka ini sakit, tetapi bantu mereka mencari diri dengan bantuan rawatan dan pengambilan ubat bersesuaian. Tindakan menyisihkan memburukkan lagi keadaan pesakit, kata Dr. Ruzita. Dengan melakukan diagnosis dan memiliki pemahaman yang luas untuk menguruskannya, mangsa boleh kembali menjalani kehidupan normal dan mampu menguruskan kesihatan mental dengan lebih bagus. Baiklah, bersama saya Encik Lan. Okey, saya nak tanya Encik Lan, apa yang Encik Lan mungkin rasa pendapat Encik Lan sendiri mengenai pesakit mental ni, cabaran yang diorang hadapi tu macam mana? Apa yang Encik Lan rasa? Pada pendapat saya, cabaran yang diorang hadapi adalah perspektif masyarakat sekeliling yang sedikit sebanyak memberi tekanan kepada mereka untuk mencari jalan penyelesaian dan mendapat bantuan yang betul. Kita sendiri boleh lihat generasi sekarang ramai yang menghidapi penyakit mental akibat tidak mempunyai didikan dan persekitaran yang baik. Tapi tak ramai yang berani untuk membaiki masalah dalam mereka kerana tidak mendapat galakan daripada orang yang sepatutnya. Okey, baiklah. Baiklah, terima kasih Encik Lan. Penyakit mental bukanlah hanya sejenis penyakit sahaja. Ia terdiri dari berbagai kategori penyakit. Secara umumnya, penyakit mental boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan utama. Yang pertama, neurosis. Mereka yang tergolong di dalam kumpulan ini lazimnya mengalami perubahan dan gangguan di dalam pemikiran, perasaan dan kelakuan tanpa menjejaskan kewarasan mereka. Yang kedua, psikosis. Mereka yang mengalami penyakit psikosis mengalami perubahan yang amat ketara di dalam pemikiran, perasaan dan tingkah laku mereka. Penderita akan berasa keliru dengan mengalami suara-suara gaib berkomunikasi dengan mereka. Ia dikenali sebagai halusinasi. Yang ketiga, kecelaruan personality. Secara asasnya, kecelaruan ini membuat seseorang itu mengalami kecacatan perwatakan atau karakter. Masalah yang dialami ini boleh memberi kesan kepada perhubungan. Masalah kesihatan mental yang seringkali menjadi percakapan ramai tetapi kebiasaannya tidak diambil endah kerana dipandang remeh seharusnya diambil berat agar kita dapat membantu dan mengesyorkan langkah-langkah yang sepatutnya dilakukan bagi menjamin kesejahteraan hidup bersama. Terdapat pelbagai cara yang boleh diketengahkan mengenai isu kesihatan mental seperti menceritakan tentang masalah mereka kepada individu yang boleh dipercayai, pergi mendapatkan rawatan kaunseling atau terapi jika ianya berada pada tahap yang kritikal, melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan serotonin dalam diri individu tersebut seperti berjalan di taman, keluar bersama rakan, mengambil angin di pantai dan lain-lain. Orang ramai perlu tahu bahawa cara mengatasi masalah mental terbahagi kepada 2, iaitu positif dan negatif. Justru itu, kita perlulah mempunyai ilmu asas untuk membimbing individu yang mempunyai penyakit mental supaya mereka tidak memilih untuk membiasakan diri dengan cara yang negatif seperti menyendiri, menyakitkan diri dan sebagainya. Jika seseorang itu tidak mampu untuk mendapatkan bantuan profesional dan sedang menghadapi masalah dalaman, terdapat pelbagai talian sokongan emosi seperti Befrienders Malaysia yang hanya memerlukan individu tersebut untuk membuat panggilan sahaja. Cara ini sekadar untuk menenangkan individu supaya tidak bertindak melulu melakukan perkara yang tidak diingini. Okay, pada hari ini saya bersama Cik Una. Saya ingin bertanyakan pendapat Cik Una tentang pada zaman sekarang tidak ramai yang berani untuk pergi mendapatkan rawatan profesional akibat persepsi masyarakat. Oleh itu, bolehkah Cik mencadangkan cara seseorang itu dapat mengatasi masalah mereka tanpa mendapatkan rawatan yang rasmi? Okey, bagi saya banyak langkah yang boleh diambil bagi seseorang yang sedang menghadapi tekanan hidup kerana sesuatu penyakit mesti ada ubatnya. Setiap individu mungkin memerlukan cara yang berbeza untuk menenangkan diri. Contohnya, ada orang yang memerlukan masa sendiri, jadi mereka boleh pergi ke pantai, menikmati angin, sepoi-sepoi bahasa
untuk menenangkan jiwa. Bagi orang yang suka merasakan kewujudan orang lain, mereka boleh bersukaria dengan rakan-rakan untuk mengurangkan rasa berat dalam hati. Okey, terima kasih Cik Una untuk pendapat yang sangat bernas. Kini, majoriti masyarakat di Malaysia hanya memandang enteng terhadap penyakit ini. Sewajarnya, isu ini menjadi perbualan hangat di Dewan Rakyat dan bukannya membahaskan ekonomi negara semata-mata. Bersendikan maklumat dan kajian yang telah dibincangkan, penyakit mental ini jelasnya bukan suatu agenda yang diwatakkan. Malah, ianya merupakan penyakit yang perlu diberi rawatan dan pencegahan awal dari segi penjagaan fizikal dan mental. Pengajaran dan pembelajaran mengenai isu kesihatan ini wajarnya dititik beratkan oleh setiap masyarakat lama ke atas generasi muda tidak mengira kerjaya, bangsa, umur mahupun agama. Bimbangnya, dek kerana hal duniawi, nasihat dibiarkan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ibarat hujan jatuh ke pasir. Sememangnya, manusia tidak boleh lari daripada kesibukan bekerja dan belajar. Namun demikian, sedikit masa yang diperuntukkan demi sesuatu perkara untuk jangka masa lama tidaklah merugikan. Dalam pada itu, pendedahan mengenai kesihatan mental ini juga adalah penting kerana ianya adalah salah satu aset diri yang tidak boleh dijual beli. Intihannya, setiap penyakit ada ubatnya, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Sikap menilai individu yang mengalami masalah kesihatan mental dengan perkara yang tidak baik atau menganggap mereka gila haruslah dihentikan. Mentaliti masyarakat kini hendaklah diubah, di samping hulurkan tangan, berikan sokongan.